Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hakimah Mahmud, hos Insight anda pada hari ini. Anak-anak adalah amanah. Untuk memastikan pertumbuhan holistik anak-anak di Malaysia, pembinaan suasana dan budaya yang sihat amat penting. Maka Salam ingin mengajak supaya kita bersama-sama menyayangi dan melindungi anak-anak Malaysia. Pada hari ini, Insight bersama Salam akan menebual figura untuk mencetuskan inspirasi positif bagi membangun dan membela kanak-kanak di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan. Pada malam ini kita bersama dengan seorang pakar pembangunan psikologi kanak-kanak yang berbahagia, Dr. Abdul Rahman Badayai, pensyarah kanan daripada Pembangunan Psikologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami pada malam ini. Sama-sama Puan Hakimah kerana sudi juga menjemput saya pada malam ni, insya-Allah. Terima kasih. Baiklah, saya nak mulakan dengan mungkin soalan yang sederhana dululah. Kalau saya tengok CV ataupun biodata Dr. Abdul Rahman ni memang banyak sekitar psikologi kanak-kanak, early intervention program, development asset at risk adolescent. Ada juga berkenaan dengan teen suicide dan sexual and gender based violence. Mungkin sudah beberapa tahun di UKM mendalami dan menjadi pakar di dalam psikologi kanak-kanak ni. Saya nak patah balik sedikit. Mungkin masa zaman kecil-kecil ke, remaja ataupun masa zaman belajar tu, di mana dalam episod kita patah balik tu, mungkin doktor boleh kongsikan sedikit turning point ataupun satu episod di mana doktor rasa yang menyebabkan doktor terjebak dalam isu ataupun bidang psikologi kanak-kanak ini. Okey, terima kasih Puan Hakimah. Saya suka istilah yang digunakan, terjebak. Terjebak dalam psikologi perkembangan kanak-kanak. Saya rasa mana-mana pelajar dulu masa kita belajar kan, saya memanglah minat psikologi, itu bidang saya kan, tapi cuma dari segi specialization. Saya tak pernah meletakkan developmental psychology ataupun psikologi perkembangan sebagai saya punya, orang kata, minat saya tau. Sebab yelah, mana-mana pelajar psikologi, kalau tanya pun sekarang di universiti, mereka akan meletakkan clinical psychology, psikologi klinikal sebagai mereka punya minat untuk berkejaya. Sebab dia kan paling tinggi, bukan paling tinggi, dia kan deal dengan penyakit mental kan, rawatan, menggunakan psikoterapi. Tetapi di mana the turning point yang saya berlaku pada diri saya ialah, saya ingat lagi bila lepas belajar tu, bekerja kan, saya dapat kerja di satu kolej swasta. Saya mengajar pendidikan diploma in Islamic Early Childhood Education. Saya ingat lagi masa tu. So masa tu bila saya mengajar pendidikan awal kanak-kanak ni, pendedahan lebih kepada prasekolah, peringkat bawah kan, macam nak buat curriculum design mereka, nak mengajar budak-budak prasekolah ni macam mana. Dan kami yang bukan background pendidikan ni, early childhood education, kami kena attend training terlebih dahulu. Dan kami psikologi, so dah background psikologi tu dah okay. Tapi cuma dia apply untuk masuk early childhood tu yang kami kena top up. So saya ingat lagi, that's the starting point, saya minat pada developmental. Dan masa tu saya tengah mencari bidang, saya tak nak masuk the mainstream early child education. Jadi saya fikir apakah bidang psikologi yang paling hampir yang saya boleh gunakan kemahiran ilmu untuk cater isu pendidikan awal kanak-kanak. Dan saya dapat tahu UKM, saya nak buat master kan, specialization, yang paling hampir adalah developmental psychology, psikologi perkembangan. Di situlah saya rasa banyak yang saya belajar, banyak yang saya apply, saya rasa this is me. Sampai ke orang kata, tak nak buat clinical side ke? Bukan minat ke dulu? Minat, tapi actually cinta dah beralih arah. Dah betul-betul jebak dalam isu-isu kanak-kanak lah. Rintitan daripada tu, selepas habis master pun, sarjana, saya ingat lagi saya banyak terlibat dengan projek-projek training yang melibatkan empowerment kanak-kanak lah. Dari segi, especially saya ingat lagi, saya di-approach oleh salah satu syarikat
kalau kita besar TLC saya, True Loving GLC. Company. Oh, True TLC, Loving. yes. True Loving Dan dia Company. Loving Care. Loving Care ke company? Saya tak ingat. True Loving Care. Dia produk-produk macam toiletries punya barang semua tu tau. Saya ingat lagi. They approach me, dia kata dia nak cek pakar kanak-kanak untuk buat social emotional health development workshop untuk carers, untuk pengasuh di shelter home di Selangor yang berdaftar bawah JKM. Bukan JKM pun shelter home, tapi shelter home yang persendirian yang berdaftar. That's another move lah untuk saya lah. Oh, that's very great lah. Kan? That's starting. Saya punya perspektif nak praktis tak semesti clinical. Boleh juga developmental, boleh saya nampak. Jadi lebih kepada prevention ataupun pencegahan. Yes. Psikologi perkembangan ni saya nak sebut pun terbelit lidah. Psikologi perkembangan ni dia lebih kepada pencegahan tu lah kan. Dia lebih kepada pencegahan dan intervensi awal. Pencegahan dan intervensi awal. Contoh macam yang sila Kima. Mungkin sangat penting untuk masa sekarang ni sebab kita memang tak nak perkara buruk dah terjadi, dah dera, ada kecederaan fizikal, dah ada kematian misalnya, baru kita nak berespon. Kita perlukan intervensi awal tu. Tapi mungkinlah kalau saya tanya nak tanya soalan tu, kalau orang biasa macam saya, macam orang awam macam saya kan, sejauh mana dari sudut aspek psikologi ni saya kena tahu supaya saya boleh buat intervensi awal, supaya saya boleh menyayangi anak-anak ni. Terima kasih. Sangat menarik soalan ni sebab pada saya sebelum kita melihat kepada intervensi awal tu, sangat penting pada saya adults golongan dewasa termasuklah penjaga, guru sekolah, ibu bapa memahami perkembangan anak-anak. Dia panggil dalam psikologi developmental milestone. Carta perbatuan carta perbatuan perkembangan anak-anak. Tu kena tahu sebab nak buat intervensi tu kena tahu juga apa yang umur, contohnya umur setahun tu apa dia boleh buat, kemampuan emosi dia macam mana, sosial emosi macam mana, kemampuan fizikal dia macam mana, kemampuan apa lagi psychospiritual lagi besar, dia punya kognitif dia macam mana, kemampuan komunikasi dia macam mana. Setahun dengan 3 tahun tak sama perkembangan dia, bercakap tak sama kan. Betul kita kena tahu, baru kita tahu apakah intervensi yang sesuai untuk umur 3 tahun tu. Sebab ramai juga orang nak buat intervensi tapi tak development milestone dia tak tahu. Tak boleh lah. Dia kena tahu juga, that's why bila kita tahu developmental milestone, contohnya kan kita tahu kat mana red flag dia. Oh, ini red flag dah. So we need kita kena refer pada pakar. Sebab itu katakan within red flag buat intervensi, kita nak pastikan bahawa anak-anak tu dia mencapai perkembangan yang optimum. Sebab tu kalau macam delay kan, orang kata ketelawatan perkembangan pertuturan ke kan, kena ada intervensi. So supaya taklah kita kata macam ni lah. Taklah nanti kita labelkan budak-budak anak-anak kita ni semuanya yang autism, kasi sikit autism, ASD kan. So macam kesian kat budak-budak tu sebab kadang-kadang dia hanya delay, bukannya disorder kan. And neurodevelopmental disorder. So kita kena faham lah. Sebab tu kena faham developmental milestone sebelum buat proper intervensi. Jadi sebagai orang awam saya kena sentiasa jumpa dengan doktor GP misalnya untuk merujuk tentang perkembangan anak-anak saya begitu. Boleh, biasanya kalau biasanya memang kita memang galakkan ibu bapa orang awam tu jumpa dengan GP. Sebab saya rasa mana-mana parents kita ada satu kad merah. Kad merah kat saya masa kad merah, ibu bapa dia ada kad merah anak dia untuk bawa pergi ke klinik kesihatan. Kan kad tu kan saya dah lupa kan, tak ingat dah, anak dah besar semua. So jadi yang tu semua kita boleh gunakan dan kat tu dia tengok perkembangan anak-anak kan. Boleh dapatkan general punya overview. Biasanya GP pun akan advise untuk jumpa dengan pakar, pediatrician kan, ataupun kalau jumpa dengan psychologist, developmental side or child psychologist untuk mendapatkan proper intervensi. Itu pun sebelum buat intervensi pun dia ada juga assessment yang kita buat lah. Kita tak simply buat intervensi terus. Dia kena ada tengok kat mana area ketelawatan ni yang perlu kita tahu sebenarnya. Kalau doktor boleh letakkan rating kan 1 sampai 10, sejauh mana kesedaran ibu bapa di Malaysia atau masyarakat di Malaysia ni tentang perkembangan psikologi anak-anak ni?
Okay, so susah juga ni sebab dia kena ada data kan. Okay, but saya tak ada data yang spesifik yang saya collect memang community melihat kepada perkembangan lagi ni. Tapi in general kalau ikutkan 1 hingga Puan Hakimah 1 hingga 10 ke 1 hingga 5? 1 hingga 10. Besar sikit range dia 1 hingga 10. Terperangkap saya 1 hingga 10 ni. Okay, saya meletakkan antara 6 dengan 7. Kalau 6 antara hingga 6 7. Kalau 6 hingga 7 tu, apa yang perlu dilakukan untuk jadi mungkin 8 hingga 9? Okay, satu sangat penting, psycho-educate. Setakat pengalaman saya kan, bila kita deal dengan parents, dengan adult, okay, ramai yang masih lagi dalam fasa in denial. Mereka ada kesedaran nak bawa anak pergi assessment untuk nak perkembangan. Tetapi bila kita kata, anak encik, anak puan ada tendensi autism, ada tendensi dyslexia, ada macam dia macam very defensive. Oh, tak ada kot. Ataupun dia macam in denial, tak ada kot ni, mungkin delay biasa je kot. Dia ada that tendency sebenarnya. That's why kadang-kadang peranan psikologis ni ataupun mental professional untuk kita bantu parents, ibu bapa, kita educate mereka kenapa sebenarnya dia perlu hantar anak untuk intervensi. Kenapa dia perlu menghantar anak untuk buat assessment lebih awal. Dan kita kena educate mereka. Kadang-kadang setakat pengalaman saya, it takes time. Memang ada setengah parent, the moment dia dapat tahu anak dia ada masalah perkembangan, terus tak percaya dengan anak. Dia macam blame the anak. Setengah kadang dia blame the wife. Ni semua sebelah wife. Sebelah saya tak ada apa-apa. Maksudnya genetic wise. Kadang-kadang boleh jadi sampai penceraian kan? Kadang-kadang boleh sampai perceraian, Puan Hakimah bukan sekat penceraian, kadang-kadang berlaku juga penderaan. Penderaan dan pengabaian. Sebab bayangkan bila anak tu dah di-identify sebagai ASD, tendency, ada simptom autistic spectrum disorder. Setengah parent, it's either mother or father, sama ada bapa atau mak, akan tend to ignore the kids. Oh, this is especially anak sulung. Saya ingat lagi, ada beberapa kes pasangan berkahwin lambat, tetapi dapat anak pun agak lambat. Anak first tu ada tendensi ASD. The father tak nak dia ada tendensi dah menunjukkan tingkah laku mengabaikan anak. Dia tak bercakap dengan anak dia ignore anak dia. So wife perasan benda tu. Dia macam, this is not my kids. Macam tu. Memang ada berlaku. So apa yang kami perlu buat, kita kena educate bapa dia. Kena sentiasa berikan pendidikan lah maksudnya kepada masyarakat, kepada ibu bapa. Doktor, dalam beberapa minit yang awal ni kita berbincang tentang keadaan normal lah. Normally masyarakat ni patut tahu, mungkin ada sedikit sebanyak pengetahuan mengenai perkembangan psikologi anak-anak tu akan membantu dia dalam mendidik anaknya. Bagaimana kalau saya masukkan kita bukan mode normal tapi mode kita mode krisis, di mana sekarang ni kita berada di dalam suasana pandemik COVID-19 dan berpanjangan kita punya perintah kawalan pergerakan ni, PKP kita terutama sekali di bandar. Bagaimana perkara-perkara begini memberi kesan kepada perkembangan psikologi kanak-kanak tu? Okey, baiklah. Menarik ni untuk bincangkan. Kita melihat perkembangan sebelum pandemik dan semasa pandemik. Sebab kalau kita lihat dalam perkembangan anak-anak, ada 5 domain yang sangat penting kita kena ambil kira. Pertama, domain dia ialah physical development, perkembangan fizikal. Kedua, perkembangan kognitif. Dia punya inilah kognitif dia kan, IQ dia semua tu kan. Pembelajaran semua melibatkan kognitif. Dan seterusnya perkembangan komunikasi dan bahasa. Pertuturan dia, percakapan dia kan. Next, perkembangan sosio emosi dia, pergaulan dia kan. The last one adalah perkembangan adaptif, tingkah laku adaptif. Macam dia nak makan sendiri, pakai baju sendiri, pergi toilet sendiri kan. Dia tahu tak kalau macam lepas pergi toilet tu nak buat apa, nak flush kan, nak basuh, dia tahu ke tak. Lepas bangun tidur, tahu tak nak kemas katil, lepas main tahu tak nak kemas mainan. That's adaptive behavior dia. Itu dalam situasi yang normal, alhamdulillah kita boleh nampak anak-anak boleh engage dengan semua benda, with the environment, dengan persekitaran dengan baik, dengan interaksi. Tapi tak kala berlakunya pandemik, kita kena ingat bahawa anak-anak dah berada dalam kotak. Kotak tu maksudnya rumah lah.
Maksudnya kiri kanan semua dinding. So mereka tidak dapat pendedahan yang lebih bersifat holistik lah. Mungkin berbeza dengan kalau anak-anak yang peringkat remaja, sebab mereka dah melalui fasa-fasa normal. Bayangkan anak-anak yang lahir ataupun membesar masa yang PKP ni. Tak kisah daripada last year, starting 2020. Kadang-kadang umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kan. That's dia punya fasa untuk mereka explore the nature. Tiba-tiba pula lockdown berlaku. So memang lima domain ni sebenarnya akan being affected. Lagi ditambah lagi apabila di rumah anak-anak didedahkan dengan terlalu kerap atau terlalu banyak gadget dan juga pendedahan dengan TV. Saya tak kata, saya tak against penggunaan gadget dengan watching television. Saya tak against. Tapi cuma apa yang berlaku ialah apabila orang kata pendedahan yang melampau, penggunaan gadget yang melampau. Contohnya macam anak-anak yang berumur 1 tahun ataupun bawah setahun, pendedahan gadget yang terlalu awal. You kasih gadget kat, you kasih phone kat dia kan. Ada tengok anak nangis nak suruh anak senyap, kasih phone. So anak pun senyap lah dengan lagu Shark Dudu Baby Shark Dudu tu kan. Contohnya kat dia dengar, senyap lah dia. Tapi kita tak nampak sebenarnya itu dah efek dia punya long term punya perkembangan dia, which is the komunikasi dia, sosial emosi dia, tak berinteraksi dengan orang. Sama juga macam zaman masa musim PKP ni. So they don't interact much with people. Walaupun kita kata okay, kita boleh guna gadget, kita boleh guna Zoom, kita boleh guna Google Meet untuk meet dengan kawan-kawan dia. Okay, betul, saya setuju, yes. Tapi itu bersifat virtual, dia bukannya face to face. Maksudnya walaupun dia berinteraksi tetapi virtual meeting budak-budak tidak boleh menggantikan face to face punya aktiviti. Itu perbezaan dia. So lagi lama kita nampak pandemik ni berlaku dan PKP berlaku, memang kita tak nafikan the impact tu memang akan kuat serius kepada perkembangan anak-anak. Lebih-lebih lagi kalau ditambah pula dengan kondisi di rumah. Parents yang busy, katakan dua-dua work from home. Kan? Tidak ada resources yang lain kan, sumber-sumber lain untuk membantu perkembangan anak-anak. Itu juga akan menyebabkan perkembangan anak-anak terencat lah, terbantut lah seketika kat situ. Banyak lah, memang ada case by case juga yang berlaku semasa PKP ni, perkembangan anak-anak yang terbantut. Contoh macam percakapan, ada language, sebab too much of penggunaan gadget dan juga tengok TV yang melampau, dia punya long hours dia. Sebab pada saya kita kena juga melihat kepada recommendation daripada international body macam American Pediatric Association pun ada menerangkan contoh bawah 2 tahun should be no gadget. Tapi di Malaysia kita nak semua hybrid. Bila hybrid tak salah. Tapi bila dah terlalu sangat hybrid, sampaikan tidak ada control, self control tak ada. Kita tak ajar anak kita self control. Parents pun tend to biarkan dia penggunaan berlaku berjam-jam. Tengok TV, tengok gadget lama sangat sampai bayangkan daripada bangun pagi gadget sampai malam. Saya tak rasa perkembangan sangat bagus. So there's no interaction. There's no eye contact dengan orang. Nampak tak? Perkembangan kita tak nampak. Interaksi sosial tu yang sangat kurang lah, saya boleh katakan di waktu pandemik ni. Tadi doktor ada sentuh kata kalau yang banyak terkesan ni mungkin kanak-kanak yang awal usia yang penting perkembangan dia. Tapi kalau saya lihat data baru-baru ini, rasanya 2 minggu lepas, Polis Diraja Malaysia mengeluarkan data berkenaan dengan bunuh diri. Malaysia sekarang ni sangat tinggi dan apa yang amat menakutkan, daripada kumulatif 1,700 macam tu yang membunuh diri, 800 lebih adalah daripada mereka kanak-kanak berusia 15 hingga 18 tahun. So ada beberapa soalan dekat situ lah doktor. Yang pertamanya, kenapa perkara tu terjadi kepada mereka, dan kedua, apa yang kita boleh buat ni? Menarik ni Hakimah. Memang kita tak nafikan bila berlakunya macam pandemik ni kan, dia impact perkembangan kanak-kanak dan remaja pada fasa yang berbeza. Mungkin bagi kanak-kanak yang kecil lebih kepada developmental dia, delay dia kan, komunikasi dia. Tapi mungkin bagi remaja, dia mungkin dia perkembangan dah biasa kan, fizikal dia dah meet the optimum kan, level kan. Mungkin dia akan affect bila mental health dia pula. Mungkin the mental health not much pada yang awal, tapi mungkin kita tak nafikan dia akan ada kesinambungan daripada kecil sampai ke besar. So contoh macam yang berlaku sekarang ni kan, yang kita nampak reported cases kat akhbar tentang suicide, teen suicide, kes bunuh diri di kalangan paling muda 15 tahun masa COVID-19. Kita tak nafikan mungkin okay,
the problem, the stressor tu dah cumulative. Ditambah pula dengan PKP. Dia maksudnya lagi teruk lah benda tu kan. Dia dah dia trigger point dia. Mungkin dia punya stress dah berlaku sebelum tu dah. Mungkin in term of academic performance kan. Ditambah pula itu bila face to face, bila dah masuk online, mungkin dia ada masalah dengan gadget, the internet connection, menyebabkan lagi stress. Tambah lagi, trigger lagi. So that could be another way around kenapa seseorang tu turn up ni lah. Tapi sebenarnya banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan kadang someone to especially remaja kan, untuk commit suicide atau attempt suicide sebenarnya. So banyak faktor sebenarnya. So kita tak boleh nak mengatakan, dalam psikologi ni kita always look things like multi factors. Kita tak kata one single factor cause the behavior ataupun menyebabkan tingkah laku tu berlaku. So for me, bagi saya is a multi factors. So mungkin pandemik itu adalah environmental factor yang kita boleh tengok juga. Mungkin ada faktor environmental lain yang menyumbang kepada masalah mental health. Contoh macam mungkin existing psychiatric disorder yang mungkin tak didiagnose lagi. Mungkin the individual dah ada mental health issues. MDD for example, major depressive clinical punya depression. Kita tak tahu. Mungkin bila berlaku pandemik, itulah triggering factor dia. Dia punya triggering dia lah environmental factors. So mungkin boleh tengok juga faktor kita nampak kat sini, the stressor dia kan, ataupun faktor dia the individual factor jugalah. Individual punya self-esteem, individual punya resilience, dia punya coping strategy. Mereka yang good coping strategy sebenarnya tak ada masalah dengan mental health. Sepatutnya lah. Kan dia boleh cope diri dia kan. Satu poin yang bagus. Bagaimana kita nak membantu anak-anak ni supaya ada good coping strategy? Okay. Menarik soalan ni. Memang nak bincang pun soalan ni kalau ada ruang kan. Sebenarnya pembentukan resilient anak-anak dia banyak faktor tau. Resilient development ni kan, pembentukan anak-anak untuk bounce back. Dan juga coping strategi ni, satu daripada kecil lagi ni sebenarnya kita jangan ambil daripada remaja tau. Kita kena ambil daripada dia punya stage berawal. Sebab developmental ni bersifat continuous kan, bersambung. Dia bukannya by stage. Itu personal dia banyak teori yang kita boleh argue lah kat situ. Sebab saya it's a continuous development. So apa-apa yang berlaku pada childhood experience tu kan, dia akan cumulative kan, dia bawa sampai dia let's say 15 tahun dia tak boleh cope, bawa meletup. Itulah yang berlaku. So saya nampak kat sini sangat penting how basic the parents model the behavior untuk coping. Itu satu. Contoh melalui tauladan. Yes, exactly. Memang betul Hakimah. Sebab kalau ibu bapa tak modelkan behavior coping yang baik, kita rasa macam tak apa itu aku kot. Tapi sebenarnya budak-budak dah observe kita. They will take our behavior as example untuk dia tiru, untuk dia menggunakan. Contoh kalau kita macam when we having conflict, kita marah-marah, mengamuk apa semua kan. So they will adapt the behavior juga. Dia akan tiru cara kita. Mungkin dengan adik dia pun buat benda yang sama juga. Sebab dia tengok cara kita di rumah. Dia ada punya coping dia. Kan? Kalau katakan cara kita, kalau coping, contohnya macam ada setengah dia, dewasa coping dia yang cara minuman keras, alkohol. Contohnya kan substance abuse, merokok. So the kids akan nampak, itu cara dia sebenarnya, that really stress. Dia akan tengok cara kita. So kita, whatever that method yang kita pakai is either negative or positive, anak-anak akan tengok. So pada saya the first step nak tanamkan the positive resilient, dia punya resilient punya perkembangan dan daya tahan dia dan juga copy ni kena bermula daripada ibu bapa dulu. How we portray the behavior, how we model the coping behavior sebenarnya. Is it negative or positive? Baru kita boleh tengok yang lain. Kita dah hampir ke hujung ni, tapi saya nak tanya juga satu lagi soalan kan. Kalaupun ibu bapa tu dia berjaya menunjukkan contoh tauladan yang baik, bagaimana kita nak hadapi ni coping strategi ataupun behavior tu apabila anak-anak berdepan dengan netizen ataupun cyberbully? Misalnya yang mungkin bila dia punya interaksi di virtual tu lebih banyak daripada interaksi sosial dengan ibu bapa dan contoh yang baik ni. Okay,
Satu, very quick Satu, pada saya anak-anak perlu diajar, perlu di-educate. Psycho-educate tu kena sentiasa berurusan. Kena keep remind the kids, keep telling them. Biasa peranan ibu bapa bila anak-anak dah peringkat remaja, approach kita kena berbeza dengan anak-anak lebih kecil. Kalau dia lebih kecil mungkin kita control the whole things. Tapi dah besar ni kita taklah control semua benda sebab dia dah besar, dia kena ada sifat autonomi untuk buat sendiri, independent. So what we can do, we always be talk to them, berbincang, berdiskus. Satu, kedua, kita be friend with them, jadi kawan mereka. Bila kita jadi kawan mereka ni, banyak benda kita boleh faham lah apa yang berlaku, kita boleh ajar dia. Okay, next, basic kita ajar the skill. Sebab saya nampak bila isu-isu cyberbullying macam Puan Hakimah cakap tu, anak-anak ni dia tak ada skill how to encounter the behaviour. Bukan kita sudah berlawan ke, fight balik, tak, encounter balik. So what they should do, assertive behaviour tak ada. Pada saya, anak-anak remaja perlu diajar assertive skills. How to say no. Mungkin orang tua kena belajar dulu kot. Sebab orang tua tu yang kadang-kadang menunjukkan kelakuan-kelakuan yang agresif dan pesimis misalnya. Pasif agresif kan kadang-kadang sama adult. Ya. Okey, baiklah doktor. Nampak gayanya memang nak mendidik anak-anak terutama dari sudut perkembangan psikologi ni, dia memerlukan usaha yang sedar oleh semua pihak tentang apa sahaja yang kita buat ni sebenarnya memberi kesan dari aspek perkembangan psikologi anak-anak, tak kira lah di mana pun usia mereka tu. Soalan terakhir saya, kita merdeka 1957, 100 tahun daripada 1957, kira-kira dalam 2055, 2057. Pada pandangan doktor, bagaimana kanak-kanak di Malaysia pada 2055 nanti? Ini kena ada ilmu ni kot. Ilmu khas ni. Okay, being a psychologist quite difficult for me to predict the future. Tapi saya boleh tengok lah the trend sekarang ni kan untuk anak-anak ni, the challenge, cabaran mereka akan lebih berat daripada apa yang ada sekarang. Cuma saya nampak whatever challenge, cabaran yang mereka akan face in the near future, maybe in 20 years from now ke 30 years from now ke, saya nampak whatever it is, the kids now yang daripada sekarang ni dah kena di-prepared with the psychological skills. Kena ada. Daripada kecil lagi kena ada psychological skills diajar, diterapkan. Dan juga support system tu kena ada. Jadi, baiklah. Terima kasih doktor. Nampak gayanya memang mengarah kepada ibu bapa pun memang walaupun tajuk psikologi perkembangan tu mungkin kita rasa kepada pakar saja, tapi daripada sekarang kita kena mula menambah ilmu dan menukar kelakuan-kelakuan yang tidak patut itu supaya apa yang positif itu dapat diwarisi oleh kanak-kanak dan generasi akan datang semestinya. Baiklah, terima kasih banyak di atas perkongsian doktor sebentar tadi. Saya harap kawan-kawan kita semua pun mendapat manfaat yang positif daripada perkongsian doktor. Saya mendapat inspirasi yang sungguh banyak sekali. Terima kasih diucapkan kepada doktor. Okey, sama-sama Puan Hakimah. Ya, jadi kawan-kawan, untuk melihat generasi anak-anak kita ini menjadi generasi yang cemerlang, pastinya ia memerlukan keterlibatan semua pihak. Kita perlu menambah ilmu kita dan mengubah kelakuan kita supaya menjadi lebih positif dan mencari cerminan yang baik kepada anak-anak kita. Akhir kata, salam sayang daripada saya, dan jika ada sebarang maklum malas dan figura yang anda inginkan untuk kami hadirkan di pentas salam ini, sila tinggalkan di ruangan komen. Jadi untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat rahmat.